Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 8 Februari 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita. Prihatin dengan kepayahan yang dihadapi mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Mesra Simunjan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri turun padang dan bertemu dengan mereka pada Ahad. Menurutnya, meskipun beliau tidak berada di kawasan sebelum ini atas urusan kerja, bantuan tetap disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir melalui Pusat Hikmat Parlimen Batang Sadong pada Jumaat lepas. Ini kerana jelas beliau keperluan mangsa-mangsa banjir yang terjejas sentiasa menjadi keutamaan bagi dirinya, termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Auladris. Ya, walaupun saya tidak berada di kawasan, saya masih berada di Kuala Lumpur sebelum ini, tetapi pegawai-pegawai di pusat khidmat kita memang turun ke padang. Tidak kira hujan ataupun angin ribut pun, banjir, mereka tetap turun ke kawasan untuk menjenguk, sambil itu kemudian menghantar sumbangan-sumbangan berupa makanan dan minuman bagi membolehkan mereka yang tinggal di tempat pemindahan banjir untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan makanan semasa mereka di tempat pemindahan. Dalam pada itu, beliau turut memuji semua petugas yang memastikan keselesaan mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di PPS berkenaan. Beliau juga menjelaskan semua mangsa banjir belum lagi dibenarkan pulang ke rumah masing-masing kerana keadaan cuaca yang masih tidak menentu. Sementara itu, dalam program Back to School Simunjan, Datuk Seri Nancy telah menyerahkan sumbangan beg sekolah dan alat tulis kepada seramai 1,418 orang murid dari kawasan berkenaan. Beliau turut mengagihkan pelitup muka, cecair pembasmi kuman dan cecair disinfeksi kepada 37 buah sekolah di kawasan Parlimen Batang Sadong. Berucap dalam majlis itu, beliau memberitahu aspek pendidikan sentiasa menjadi keutamaan sepanjang beliau menjadi ahli parlimen di kawasan berkenaan. Jelasnya, pembangunan infrastruktur sekolah di kawasan tersebut juga turut diberi perhatian dan pembinaan sekolah kebangsaan SK Abang Man menjadi keutamaan beliau dan difahamkan tender untuk pembinaan sekolah berkenaan telah selesai. Kami amat mengambil berat kepada pendidikan. Bagi saya sendiri, semenjak tahun 2008, memang saya sudah selesai peruntukan untuk membantu dari segi pendidikan. Apatah lagi bagi mereka yang ingin melanjutkan pelajaran. Jadi saya memang ada peruntukannya, saya kejar itu. Memang ada, saya rasa dari kumpul ada berjuta sekolah. Dari kumpul ada berjuta juga kerana kita ada diri. Tetapi ialah semuanya adalah untuk membantu rakyat kita, terutama sekali memberi galakan kepada para pelajar kita untuk pergi melanjutkan pelajaran. Sementara itu, dari aspek pelancongan pula katanya, rancangan awal untuk mendapatkan penglibatan sekolah-sekolah pada tahun lalu adalah untuk mewujudkan Young Ambassador Program melibatkan murid-murid sekolah rendah di Simunjan. Jelasnya, ia adalah usaha untuk menjadikan mereka sebagai pemandu pelancong muda yang fasih berbahasa Inggeris. Masih lagi mengenai perkembangan banjir dengan 19 rumah panjang termasuk 2 sekolah di Bukit Engkerbai dan Lubuk Bemban Mukah menerima bantuan makanan. Bantuan yang dibekalkan Jabatan Kebajikan Bahagian Mukah telah diserahkan oleh Residen Bahagian Mukah, Hamdiah Bakir, kepada Penghulu Mawar Awang selaku wakil semua tuai rumah dan mangsa banjir di kawasan itu pada Ahad. Menurut Hamdiah, sebanyak 2,087 bakul makanan dan beras yang diambil dari Selangau diagihkan kepada penduduk yang terjejas. Hari ini adalah untuk pengagihan barangan makanan kering kepada mereka yang dilanda banjir. Selepas lebih daripada 5 hari sudah, dan pada hari ini agihan adalah kepada panjang yang terdapat 320 pintu. Pada pagi ini barangan adalah dibekalkan oleh Jabatan Kebajikan dan kita mengambilnya daripada Selangau, dan keadaan banjir ataupun air masih tinggi juga, dan di kawasan ini mereka terputus hubungan oleh kerana jalan tidak dapat dilalui.
Sementara itu, penghulu mawar ketika ditemui merakamkan terima kasih kepada semua agensi kerajaan yang telah membantu dalam proses penghantaran bakul makanan ke kawasan yang terjejas. Selamat pagi kepada kita semua. Aku Datuk Gubernur di kawasan Bukit Kerebai. Kak ngadu ke bantu hari kesidak kebajikan kerajaan negeri Sarawak. Ke ngagai orang kesasah ampu bah di kawasan Bukit Kerebai Lubuk Pemban. Semua bekas tu aku kena di penghulu dalam kawasan ini 57 talian. Beri besar terima kasih ngagai perintah, ngagai sidak pejabat daerah, pejabat Rasdin, sidak jabatan kebajikan, semua agensi perintah yang terlibat boleh berarti ke rakyat, boleh mantuk rakyat maya ketusah bagi lebih maya bencana banjir. Lalu megak terima kasih ngagai YB Yus, ekuliah nolong rakyat, ekuliah ngadu ke rakyat, ekuliah berarti ke perusahaan rakyat di kawasan luar bandar. Lagi perkembangan banjir dengan beberapa pusat penempatan sementara PPS di seluruh Sarawak ditutup ekoran keadaan banjir kembali pulih. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, dalam kenyataan pada Isnin, setakat jam 8 pagi hanya 9 PPS masih dibuka dan menempatkan 813 mangsa banjir dari 275 keluarga di daerah Simunjan dan Serian. JPBN Sarawak memberitahu daerah Serian masih mencatat jumlah mangsa banjir tertinggi dengan seramai 638 orang dari 210 keluarga ditempatkan di 5 PPS yang masih dibuka. Sementara itu, di daerah Simunjan pula seramai 175 mangsa banjir dari 65 buah keluarga masih ditempatkan di 4 PPS. Berita seterusnya, daerah Mungkah terus memperketatkan kawalan pergerakan antara daerah khususnya melibatkan dari kawasan berisiko. Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi berkata langkah itu bagi memastikan Mungkah mengekalkan status hijau terutamanya menjelang perayaan Tahun Baru Cina akan datang. Mengulas mengenai pelaksanaan sekatan jalan raya SJR di daerah itu pada Ahad, beliau menambah kejadian yang mewujudkan kluster pasai atau kluster jalan pengiran perlu dielakkan di mana jangkitan berpunca dari daerah lain. Dalam pada itu, Abdul Yaakob turut menyokong usaha beberapa buah kampung dan rumah panjang di kawasannya yang telah bertindak proaktif dalam mengawal dan menyekat kemasukan orang luar bagi mengekang penularan COVID-19. Laporan berikutnya, cubaan menyeludup masuk warga negara Indonesia berjaya dipatahkan oleh sepasukan pegawai imigresen dari Unit Khas Jabatan Imigresen Malaysia, Negeri Sarawak dalam satu operasi Obserkap di Betong. Menurut kenyataan media JPBN Sarawak pada Ahad, operasi tersebut membawa kepada penangkapan seramai 19 orang warga asing Indonesia terdiri daripada 9 lelaki, 8 wanita serta 2 orang kanak-kanak yang berusia antara 1 hingga 50 tahun. Kesemua warga asing tersebut didapati bersembunyi di bawah kerusi dan di sebalik timbunan kotak semasa pemeriksaan dilakukan. 2 warga tempatan yang dipercayai bersekongkol dalam penyeludupan mereka ke negeri ini turut ditahan. Kesemua warga asing tersebut ditahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, Peraturan-Peraturan Imigresen dan Akta Pasport 1966. Manakala warga tempatan didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007. Sementara itu di Sibu, Persatuan Kebangsaan Punan PNA Cawangan Sibu tidak ketinggalan membantu mereka yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan menyumbang bantuan makanan Sarawak Ku Sayang. Agihan peringkat pertama kepada 70 suku kaum Punan di Sibu itu disempurnakan oleh pengerusi PNA Cawangan Sibu, Agnes Adin pada Ahad. Menurut Agnes, pihaknya amat berterima kasih kepada pihak yang sudi menyumbang bantuan itu untuk membolehkan ia disalurkan kepada mereka yang terjejas. Tengah hari, saya Agnes Adin mewakili Persatuan Kebangsaan Punan PNA Cawangan Sibu, amnya dan khasnya Persatuan PNA Pusat yang diketuai Presiden kami, Encik Daniel Batin, berterima kasih kepada pihak berkenaan yang telah memberi ataupun menyalurkan bantuan bekalan bencana COVID-19 melalui bantuan Sarawak Ku Sayang. Dan kami PNA ataupun kaum-kaum Punan yang berada di Sibu sangat berterima kasih kepada bantuan yang diberi melalui Sarawak Ku Sayang. Terima kasih.
Beliau dalam pada itu berharap bantuan itu sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban ditanggung penduduk Punan di Sibu yang kebanyakannya bekerja dalam pelbagai sektor seperti peladangan dan pembinaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairis dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.